jawab adalah kita tengok balik. Okey, kita tengok balik apa soalan. Soalan yang Mukadimah akan jawab. Okey, awak boleh tengok. Okay, tadi kita dah baca petikan. Okay, kita dah baca petikan. Jadi, Mukadimah nak awak tengok dalam petikan tersebut. Okey, dalam petikan tersebut soalan pemahaman lah. Soalan pemahaman. Okey. Kita tengok soalan pemahaman yang akan ditanya. Okey, bagian semua jawapan ada dalam petikan tersebut. Okey. Okey, contoh Mukadimah bagi ini. Okey, Mukadimah nak Okey, 3 minit lagi. Dah siap baca ke semua? Semua dah siap baca ke? Saya dah. Okey, awak dah. Lagi siapa lagi yang lain? Semua dah siap baca ke? Ustaz saya tak ada. Okey, semua dah siap baca? Jam 5. Okey, ada lagi 1 minit. Ada lagi 1 minit. okey, nampak? Okey, Encik Jamil membawa anaknya ke kedai Cik Anika. Itu soalan pertama. Okey, apakah soalan yang kedua? Apakah yang dicari oleh Hana dan kakaknya? Apakah yang dicari oleh Hana dan kakaknya? Saya semua. Okey, siapa dapat jawapan? Okey, kita tengok jawapan. Okey, apakah yang dicari oleh Hana dan Saya dah siap baca. Okey, bagus. 30 saat lagi. Okey. Dah habis pun masa. Okey, baik. Makna dah siap baca dah. Okey, bagus. Nasib baik saya sempat baca Makna. Okey, baik.
Okey. Sekarang dah siap baca kan? Okey, kita tengok buku teks sama-sama. Dia loading pula. Okey, apa yang awak faham daripada bacaan awak tadi? Apa yang awak faham daripada bacaan awak tadi? Saya faham. Saya faham macam mana orang yang dekat yang kena COVID kat sana tu solat bagaimana? Macam tu. Macam mana? Ada berapa cara solat orang yang sakit? Ada berapa cara solat orang yang sakit? 5. Ada? 5. Ada berapa? 5. 5. Apa dia tu? Mengetahui masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada hadas dan najis. Oh, Dan itu syarat sah. Itu Aduh. syarat sah solat orang yang sakit. Oh, Mu'alimah cara tanya, solat orang. Mu'alimah tanya cara tiga. solat sakit. Berapa? 3. Solat 3. Apa dia? Duduk. Solat secara Okey. duduk. Cara baring mengiring. Solat secara baring mengiring. Baring Solat secara baring minta. anak Okey, belakang. pandai. Pandai anak-anak Mu'alimah ni, 5 Muslim. Okey, bagus. Lagi apa lagi? Apa lagi yang awak tahu tentang cara solat duduk? Saya tahu semua. Macam mana cara solat orang yang duduk? Yang pertama, berdiri dulu. Okey. Lepas tu baca surah Al-Fatihah dan surah lain-lain. Lepas tu rokok ke duduk. Okey. Lepas duduk. Lepas duduk. Bertanya dia. Rokok duduk. Lepas rokok duduk. Duduk antara Iktidal berdiri. Lepas tu menurut sujud. Sujud duduk. Okey. Lepas tu apa ke benda ni lepas tu. Awak ni tak apa. Awak belajar tak ada yang salah. Okey, belajar ni tak apa, salah pun tak apa, betul pun tak apa. Okey, yang penting awak berani mencuba. Okey, baik. Terima kasih kepada Miss Ozi tu siapa ya? Ishraf. Ishraf. Oh, okey, baik. Okey, sekarang kita tengok sama-sama. Mu'alimah akan buka. Okey, Mu'alimah buku dia masa kecil. Dia masa kecil, baby. Okey, kita akan tengok sama-sama. Bermula daripada muka surat. Sebelum muka surat 1. Apa dia? Sebelum muka surat 1 ada apa? Sebelum muka surat 1 ada Ada gambar-gambar. ada gambar-gambar orang solat bagaimana? Itu muka surat 1. Ni sebelum muka surat 1. Ada kandungan. Kandungan tajuk. Ya, ada isi kandungan. Okey, Mu'alimah sekarang nak tunjukkan dekat awak macam mana cara nak tengok isi kandungan. Semua dah tahu ke macam mana? Tahu. Kalau Mu'alimah tanya, okey anak-anak hari ini kita akan belajar pengurusan jemaah. Jadi apa anak-anak akan buat? Tengok kandungan muka surat berapa. Ya, betul. Pandai. Okey. Macam itulah. Okey, jadi awak dah besar kan? Tak ada. Okey.
Tak adalah pula yang akan tanya, okey Mualimah muka surat berapa? Mualimah muka surat berapa? Okey, kalau Mualimah dah bagi tajuk maknanya awak perlu cari sendiri muka surat berapa. Jangan tunggu Mualimah bagi tahu. Okey, baik, bagus. Mualimah harap selain daripada Ishraf pun semua faham. Okey? Mualimah tak naklah Ishraf seorang je yang jawab. Lepas tu Mualimah pun ingat semua orang faham. Jadi Mualimah harap kalau ada yang tak faham tu bagi tahu. Jangan senyap. Okey? Faham semua? Okey, sekarang kita belajar. Okey, kita terus kepada muka surat yang pertama. Okey, tengok muka surat yang pertama. Nampak semua kan gambar Mualimah ni? Okey, pada muka surat yang pertama, okey, dekat atas sekali mesti ada tulis tajuk. Okey, dekat atas sekali mesti tulis tajuk. Kemudian lepas tajuk ni, kotak yang pertama selepas tajuk ni kita panggil objektif. Okey, kotak yang pertama selepas tajuk kita panggil objektif. Maknanya setiap tajuk akan ada objektif. Objektif ni ialah perkara yang ingin dicapai dalam tajuk tersebut. Okey? Perkara yang ingin dicapai dalam tajuk tersebut. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, anak-anak mesti selepas habis daripada belajar tajuk ini, anak-anak mesti boleh menyebut syarat sah solat orang yang sakit. Seperti siapa sebut tadi? Ishraf juga ke? Yang sebut tadi ada 5 syarat sah solat orang yang sakit. Balik, Islam, berakal dan lain-lain. Berakil. Okey. Yang kedua, anak-anak mesti mampu menyatakan kaifiat solat secara duduk. Okey. Hari ini kita akan belajar 2 ini sahaja. Okey. Hari ini kita akan belajar 2 ini sahaja. Kemudian hikmah solat orang yang sakit, kaifiat solat secara mengiring, kaifiat solat secara baring menelentang. Ini kita akan belajar pada hari seterusnya, pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, baik. Tengok kepada. Okey, Mualimah nak tanya semula. Hari ini kita akan belajar pasal apa? Pasal kaifiat solat duduk. Solat orang duduk. Solat orang sakit. Hari ini apakah objektif yang ingin dipelajari pada hari ini, iaitu Menyebut syarat sah solat orang yang sakit. Ya, betul. Yang kedua, katakan kaifiah solat secara duduk. ya, 2 ini sahaja yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, baik. Bagus semua. Mualimah harap semua faham dan semua dapat tangkap. Semua ada dekat otak masing-masing. Macam mana ya solat secara duduk? Apa ya syarat solat Jumaat? Semua dah ada dalam minda masing-masing. Okey, sekarang kita tengok gambar-gambar. Orang Imah. Ya. Orang yang duduk hospital dia semayang, kalau dia tak boleh bergerak, dia guna apa kalau nak habis semayang? Kalau tak boleh bergerak, dia kena minta tolong orang, ahli keluarga ataupun jururawat untuk tolong ambilkan wuduk. Atau nurse. Faham? Faham. Kalau tak boleh gerak, dia kena minta tolong nurse atau jururawat atau ahli keluarga untuk ambilkan wuduk bagi dia. Kalau tak boleh, kalau nurse tu tak macam mana, kalau dia tak boleh bergerak ke bilik air, boleh je guna spray, okey? Letak air dalam spray tu, lepas tu tembak-tembak dekat tempat anggota wuduk tu. Okey. Sekarang tengok gambar-gambar ni, okey? Ni gambar-gambar contoh je lah ni. Contoh solat orang yang duduk, solat orang yang baring, solat orang yang duduk juga ni atas katil. Ni solat orang yang duduk bawa dekat atas lantai. Okey? Yang seterusnya baring secara menelentang. Okey, selesai untuk muka surat yang pertama, kita pergi kepada muka surat yang kedua. Okey, muka surat yang kedua. Okey, kita hayati kata-kata ini. Solat wajib ditunaikan pada waktunya dalam semua keadaan. Makna kata sama ada kita sakit ataupun sihat, sama ada kita dalam keadaan
lapang ataupun dalam peperangan, kita dalam keadaan susah ataupun senang, kita mesti wajib menunaikan solat pada waktunya. Okey, jadi disebabkan itulah Allah menyediakan rukhsah ataupun kemudahan bagi orang yang sakit untuk menunaikan solat. Jadi nak katanya betapa pentingnya solat walaupun sakit, walaupun dalam keadaan perang, tetap wajib solat dengan cara yang mudah. Kalau tak mampu berdiri maka duduk. Kalau tak mampu duduk maka baring mengiring. Kalau tak mampu baring mengiring maka baring menelentang. Kalau tak mampu juga semua, baring menelentang pun tak boleh, baring mengiring pun tak boleh, duduk pun tak boleh, maka paling lemah adalah menggunakan isyarat mata. Okey, baik. Faham semua? Faham semua? Tengah buat apa tu? Okey. Siapa yang jawab? Ishraf seorang je ke? Daripada minggu lepas lagi Ishraf seorang je yang jawab. Lepas pada ni Maklimah nak Ishraf tutup. Ishraf diam, yang lain semua. Yang lain pula jawab. Dah halim dah Ishraf tu. Okey, baik. Kita sambung muka yang kat bawah tu pula. Okey, dekat bawah ni, okey, poin yang pertama tadi Maklimah kata objektif yang pertama hari ini kita nak belajar syarat sah solat orang yang sakit. Okey, syarat sah solat orang yang sakit ada 5. Yang pertama, cuba baca. Yang pertama, mengetahui masuk waktu solat. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Keempat, suci daripada hadas dan najis. Yang kelima, ada keuzuran. Okey, Maklimah nak Maklimah nak Kalisha cuba ulang balik. 5 syarat sah solat orang yang sakit. Kalisha. Kalisha Ramadan ni. Mana Kalisha? Damia Maisara Budi. Okey, cuba baca semula syarat sah solat orang yang sakit. Yang pertama, mengetahui Masuk waktu solat. Ya, mengetahui masuk waktu solat. Kedua. Okey, yang kedua orang lain pula. Apa? Okey, yang kedua orang lain pula. Khalif. Saya. Okey, baca yang kedua. Cepatlah, jangan lambat. Yang kedua apa? Menghadap kiblat. Yang kedua apa? Bukan Ishraf. Ishraf kena mute. Ishraf mute. Maklimah nak dengar suara orang lain pula. Banat, tolong jawab. Banat baca. Jangan diam je Banat. Tak best lah macam ni kalau seorang je jawab. Saya Maklimah. Awak kan dah darjah 25, bukan darjah 1 lagi. Baca. Lepas ni saya Nombor 2 ni ke? Apa? Ya. Nombor 2. Yang syarat solat orang. Syarat sah. Syarat Solat orang sakit. Yang sakit. solat orang sakit. Okey, yang pertama. Solat. Yang pertama. Pertama yang mana? Ya saya lah memang. Baca je. Yang bawah ke atas ni Maklimah?
Ya Allah, Mengetahui. Yang ada 5 syarat sah mengetahui. solat orang yang sakit. Baca. Yang pertama Oh. apa? Yang pertama solat. Apa pula yang pertama solat? Ni, Maklimah tunjuk Pertama ni. mengetahui masuk. Ha. Oh, mengetahui. Masuk. Ha. Ya, lagi? Masuk apa? Eh, Masuk waktu solat. Ha, macam tu lah. Yang Solat. Lah korang ni baca pun tak reti. kedua, 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 menghadap kiblat. menghadap kiblat. Tiga, Menuntut menuntut. menutup. Menutup. Menutup aurat. Okey, yang keempat. Suci daripada hadas dan najis. Ya, okey bagus. Yang kelima. Ya. ada 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 keanjuran. Okey, baik. Ada ni. Aduh, lambat dong. Okey. 5 syarat solat orang yang sakit ni ada 4 yang dekat atas ni sama je dengan syarat solat orang yang tidak sakit kecuali satu. Yang kelima ni. Okey. Kalau syarat solat orang yang sakit yang ada tambah satu iaitu ada keuzuran iaitu sakit ataupun tak boleh bergerak dan sebagainya lah. Okey. Okey, kita tengok cara solat orang yang sakit ada 3. Secara duduk, secara baring menelentang dan juga secara baring mengiring. Okey, kita pergi kepada muka surat. Sampai pukul 5 tau. Ke apa? Okey. Cara solat tadi ada 3, semua dah faham dan semua dah tahu. Okey, sekarang kita tengok muka surat yang ketiga. Kaifiat solat orang yang sakit. Kaifiat ni maknanya apa? Cara-cara. Okey, kita baca satu-satu. Orang sakit boleh melakukan solat secara duduk, baring mengiring, baring menelentang ataupun kedudukan yang termampu. Okey, orang yang tidak mampu solat secara duduk kena baring mengiring. Kalau tak boleh baring mengiring, baring menelentang. Kalau tak boleh juga semua maka solat dengan isyarat mata. Yang ni Maklimah dah bagi tahulah awal-awal tadi. Okey. Kalau tak ada juga, solat. Tak boleh, kena solat juga dengan isyarat mata. Tak ada yang tak ada. Kalau orang rabun. Kalau orang rabun, tutup Dia mata rabun, dulu. dia sakit, dia kena COVID lah, tak boleh pegang lah, apalah, itulah, inilah. Memang tak ada cara lain ke untuk dia solat? Memanglah dia tak boleh pegang, tak boleh. Ada orang yang rabun, dia ada otak kan? Otak tu boleh fikir untuk macam mana nak solat. Ini kan boleh mana Kalau dia rabun, Maimah, kalau dia rabun okey lagi Maimah. Boleh pergi padang bawah. Kalau orang buta tu tak tahu lah. Okey, boleh. InsyaAllah boleh. Mesti ada cara dia. Okey, yang penting jangan tinggal solat. Sakit macam mana pun kena solat juga. Okey. Seterusnya kita tengok penghayatan. Okey, dia kata dekat sini orang yang berkemampuan untuk berdiri wajib memulakan niat solat dan takbiratul ihram dengan keadaan berdiri. Sekiranya tidak mampu untuk rukuk, boleh meneruskan solat dengan duduk di atas kerusi. Okey, maknanya kata selagi mampu berdiri, berdiri. Kalau tak mampu juga, duduklah dekat atas kerusi atau sebaik-baiknya boleh duduk dekat atas lantai. Okey, kita pergi kepada yang terakhir, pergerakan solat secara duduk. Okey, tengok gambar dulu. Okey, tengok gambar. Okey, tengok ni agak-agak ni. Ini duduk biasa, dia tengah buat apa ni? Ni sebelum dia takbiratul ihram. Okey, ni cara duduk dia.
Cara duduk yang mula-mula ni sebelum angkat takbiratul ihram. Kemudian niat dan angkat takbiratul ihram. Okey, lepas angkat takbiratul ihram, baca Al-Fatihah semua. Kemudian ni baca Al-Fatihah semua. Kemudian rukuk. Rukuk tunduk sikit kepala tu. Okey, kemudian iktidal. Iktidal angkat balik kepala. Kemudian sujud. Sujud sebab tu sujud kalau dia mampu sujud dekat atas lantai, sujud dekat atas lantai. Kalau dia tak mampu, okey, maka just tunduk lebih daripada rukuk ni. Tunduk lebih sikit daripada rukuk. Okey. Kemudian duduk baca tahiyat, baca doa ketika duduk antara dua sujud. Kemudian dan rakaat yang terakhir dia bagi salam. Okey, baik. Yang ni nanti baca sendiri Ni solat macam biasa ni. Kaifiat solat ni macam biasa. Okey, sekarang ni Muallimah nak tunjuk video. Okey, video ni Mak, kenapa ada 3 YouTube? okey. Video ni dia tak ada suara. Jadi awak kena dengar suara Muallimah. Okey. Semua mute suara dan fokus apa yang Muallimah ingin bentangkan secara bergambar. Okey, ni untuk awak lebih memahami tentang cara solat ketika duduk. Okey, tata cara pergerakan solat duduk di atas kerusi. Tidak ada alasan bagi seseorang Islam untuk meninggalkan solat fardu walaupun sekejap. Okey. Walaupun sewaktu berada Allahu Akbar. Okay, walaupun sewaktu berada dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan berperang, sekalipun kita tetap diwajibkan bersolat. Okay, kemudian kita tengok tata cara solat duduk. Okay, ni duduk atas kerusi, mesti duduk tegak menghadap kiblat. Okay, jika tidak mampu, boleh duduk di atas lantai. Okay. Jika tidak mampu, boleh duduk di atas lantai. Okey, yang pertama, lepas niat maka yang pertama mengangkat takbiratul ihram berserta niat di dalam hati. Okey. Seterusnya tengok dia angkat takbiratul ihram macam biasa. Okey, lepas angkat takbiratul ihram, tangan berdekap. Okey, tangan kiri di atas antara pusat dan dada. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas tangan kiri. Maka baca doa iftitah dan juga baca Al-Fatihah. Kemudian baca surah macam solat biasa. Okey, seterusnya rukuk. Okey, rukuk ini kepala hendaklah tunduk sedikit. Sekurang-kurangnya dahi ini bersetentang dengan lutut. Okey, dan sebaik-baiknya adalah dahi ini bersetentang dengan tempat sujud. Okey, faham? Faham semua? Faham. Okey, Muallimah teruskan. Faham. Okey, Muallimah teruskan. Okey, setelah rukuk maka iktidal. Iktidal, cara mengangkat kedua tangan, punggung tegak lurus. Okey.
Tangan tu macam biasalah, kalau mampu angkat iktidal macam biasalah. Okey, kemudian lepas rukuk iktidal macam solat biasa. Okey. Seterusnya. Okey, sujud. Okey, ni sujud kalau duduk atas kerusi. Sujud ni kepala dia tunduk, lebih tunduk daripada rukuk tadi. Kalau rukuk tunduk dia sampai sini sahaja. Kalau sujud tunduk dia lebih lagi daripada rukuk. Okey? Okey. Dekat sini dia kata jika tidak mampu sujud di atas lantai maka memadailah sujud seperti ini. Faham? Okey, pastikan sujud ini bila sujud kepala, tunduk kepala lebih rendah daripada rukuk. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey. Kemudian duduk tasyahud awal. Okey, selepas sujud yang pertama maka akan duduk antara dua sujud. Tasyahud awal ini bersamaan dengan duduk antara dua sujud. Okey, duduk sempurna tangan di atas lutut. Okey, dia duduk antara dua sujud pun kepala dia nampak tunduk sedikit. Okey, tu tanda dia tasyahud awal. Okey, tangan tengok macam mana kedudukan tangan dia mesti di atas lutut. Kemudian menunjukkan telunjuk. Waktu awak baca tu tasyahud awal. Okey. Kejap, Muallimah. Pembetulan, tasyahud awal ni bersamaan dengan tahiyat awal. Ya, pandai. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Tasyahud akhir. Okay, tasyahud akhir ni bersamaan dengan tahiyat akhir. Mesti duduk sempurna, tangan di atas lutut, kemudian menunjukkan telunjuk. Okey, contohlah kalau awak solat Zuhur, awak sujud, kemudian awak duduk antara dua sujud macam biasa. Kemudian awak sujud balik kali kedua, kemudian awak bangun balik badan awak tu tegak semula. Begitulah cara solatnya ketika rakaat kedua, ketiga dan keempat. Macam itulah awak kena ulang. Okey, ni dia cuma tunjuk dekat rukun-rukun solat yang penting sahaja. Okey, seterusnya. Okey. Sikit lagi. Solat dilaksanakan menurut tertib hingga selesai memberi salam, doa dan zikir. Okey, sampailah awak tasyahud akhir, lepas tu kemudian bagi salam. Setelah selesai bagi salam, doa macam biasa dan zikir macam biasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah aku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Surah Taha ayat 14. Maka apakah kepentingan solat anak-anak? Apakah kepentingan solat anak-anak? Untuk Mengingati Allah. Ya, betul. Allah kata dirikanlah solat untuk mengingati aku. Ingatlah Allah. Okey. Kita susah ke kita senang kena ingat Allah. Okey. Seterusnya Muallimah nak tunjuk video yang terakhir. Semua kena dengar. Okey, yang ni Muallimah nak minta tolong seorang present. Okey, sebab apa? Sebab Muallimah punya speaker laptop slow. Saya boleh. Muallimah copy paste dekat chat. Muallimah nak minta seorang yang speaker dia okey. Muallimah minta tolong present. Okey, Muallimah copy paste dekat chat. Saya punya okey. Fauzinan Makmah. Fauzinan. Makmah, saya okey. Fauzinan Makmah. Okey, Sulhi. Sulhi boleh tekan present, buka link YouTube ni. Tak pandai lah Makmah. Makmah boleh tak saya? Okey.
Maimah boleh tak? Kejap. Rohabani ni siapa? Rohabani. Kalisha. Kalisha boleh? Boleh? Okey, kita cuba Kalisha dulu. Kalau Kalisha tak boleh, Ishraf. Tekan present dekat bawah ni. Pilih a window. Pilih window. Kemudian buka link YouTube ni. Cuba. Cepat sebelum habis masa. Maimah yang Kalisha. mana Maimah? Ya Allah. Awak tekan present now dekat bawah belah kanan tu. Awak pilih window. Awak pilih a window. Okey. Kemudian awak buka link YouTube yang Mualimah bagi dekat chat ni. Saya dah pergi chat. Saya dah ada kat YouTube. Okey. Awak buka link YouTube tu dekat chat baru. Faham? Ini dekat chat baru. Maimah, saya boleh buat Maimah. Okey. Ishraf cuba. Okey. Saya dah masuk link. Buka link YouTube tu dekat tab baru. Kemudian awak tekan present now dekat bawah belah kanan ni. So, awak pilih a window. Lepas tu awak buka link YouTube tu. Dari sekali Tekanlah Maimah. present. Okey Maimah, saya pergi chat baru. Lepas tu saya masuk link YouTube tu. Okey, buka link YouTube tu. Tekan Okey, start dah. dulu. Okey. Dah. Okey, lepas buka link YouTube tu awak pergi balik dekat Google Meet tadi, awak tekan present now. Tekan present now yang dekat bawah belah kanan. Okey. Lepas tu awak pilih a window yang tengah tu. Okey, saya dah tekan. Okey, dah pilih. Kejap, tak nampak lagi awak bentang. Tekan share. Ya, betul. Tekan share. Alamak. Okey, share. Kejap, dia loading. Tak keluar tu. Okey, Tunggu, good. Dah keluar. Saya pandai. Okey, dah keluar. Awak tekan dekat link YouTube tu balik. Buka balik dekat YouTube tadi. Okey, dah. Buka balik yang Mualimah bagi yang atas ni. Yang atas sekali tu. Dah Maimah, tapi Buka yang ni. Yang pilihan yang Ustaz pakai baju biru tu. Buka YouTube yang tu. Yang Ustaz pakai baju biru. Ustaz yang pakai baju biru. Yang tu. My Hill. Buka yang tu. Okey. Okey, tekan full screen. Dah. Buka suara supaya semua orang boleh dengar. Yang lain mute. Yang lain semua kena mute. Buka kuat-kuat weh. Yang lain Dah semua kuat mute. Maimah. Buka suara awak kuat-kuat. Tak dengar pun. Tak dengar lah. Antaranya sebelum memulakan langkah Okey, tersebut, mula semula daripada awal. Okey, dengar. Mula semula daripada awal. Bukan yang tu. Mualimah kata mula video. Ya Allah, awak pergi stop tu kenapa? Okey Maimah. Mualimah kata ni. Awak faham tak? Ni video ni. Ni kan dia dah start. Tengah-tengah dah ni. Tarik full cik. screen dah. Tarik merah ni ke bagi awal sikit. Bagi. Okey Maimah. Dah. Okey, buka. Buka full screen. Buka full screen, buka suara supaya semua orang dengar. Okey. Suara. Baik, ni solat mengiring ni. Tak dengar pun. Ya Allah, ni solat mengiring. Okey Maimah, saya tukar. Malimah nak solat duduk. Okey Maimah, tunggu. Ni yang atas sekali ni. Ini? Solat. Ya betul. Okey.
Berita terkini. Okey, buka suara full screen. Kuat-kuat. Okey, dah habis kelas baru boleh main. Boleh? Okey, semua fokus. Tak dengar pun suara Tak Ustaz. dengar pun Ishraf. Kuat. Isra buka suara Ustaz tu. Ishraf, Maimah, orang ni dia cakap tak kuat lah Maimah. Bukan dia cakap tak kuat. Suara awak kena tekan speaker laptop awak tu bagi kuat. Buka saya dah 100 nak Maimah. Bukan YouTube yang 100. Yang laptop awak tu kena kuat. Cuba buka Awak di tengah-tengah tu. Buka tengah-tengah tu. Mute tu, mute. Mikrofon. Hello? Tadi boleh awal-awal tadi? Mak Alimah, saya dengar sikit je Mak Alimah. Kejap Saya awak pun. stop dulu. Stop dulu, pastikan mic. Allahu Akbar. Depan. Saya boleh Mak Alimah. Boleh dengar tak? Tak. Sikit pun tak. Tak, full, sikit dah pun full. tak. Bukan full. Mute. Mak Alimah, suruh Fauzinan. Try Fauzinan. Yang tanda tu. Try Fauzinan Mak Alimah. Ishraf, cuba kuatkan. Boleh tak semua mute? Boleh. Okey, tak apa. Kan ada sari kata kat bawah ni. Tengoklah sari kata. Tak boleh keluar lagi. Okey, tak okey gitu, kena dengar Ustaz tu cakap. Okey. Kenapa tadi awal-awal awak buat Ishraf boleh keluar je suara? Ni tak boleh pula. Okey. Awak mute komputer. Tu dengar tu. Awak mute komputer. Cuba awak buka mute komputer awak tu. Okey. Aku dah cakap tadi. Okey Mak Alimah. Tak lagi dah tipu. Bukan awak. Tapi memang banyak pun. Kenapa Mak Alimah, tak dengar lah. Tengok dia punya sari kata. Komputer awak mute. Bukan awak jangan mute. Okey, cuba stop dulu. Okey, cuba Ishraf stop dulu. Dah. Okey. Siapa yang pernah mencuba buka present? Ashraf Mak Alimah, Ashraf. Fauzinan Mak Alimah. Okey, Fauzinan cuba. Ishraf tak apa, nanti belajar dulu. Nanti akan datang awak buka sekali lagi. Alimah, saya tekan stop shading Okey. Fauzinan cuba. Pesakit yang tidak mampu Boleh, berdiri, tetapi mampu Zina solat. boleh. Okay, bagus. Buka full screen. Tak, kena buka my laptop tu. Okey, yang lain semua off suara. Terdapat beberapa Okey, dengar Ustaz ni posisi cakap. solat duduk yang boleh dipraktikkan oleh pesakit mengikut kemampuan masing-masing. Boleh buka kuat sikit suara. Antara cara kaedah duduk yang betul, yang pertama, boleh pesakit duduk di atas lantai Line tempat focus. solat dan duduk secara iftirash seperti pesakit ni. Yang kedua, boleh juga pesakit duduk di atas kerusi.
Yang berikutnya, pesakit juga boleh juga duduk di birai katil. Boleh juga pesakit duduk terus di atas katil. Semua cara ini dibenarkan, namun duduk yang terbaik ialah duduk secara iftirash. Mari kita sama-sama belajar bagaimana cara yang betul. Dengan begitu teliti akan dijelaskan cara solat secara duduk. Berniat dan takbiratul ihram. Mulakan solat seperti biasa dengan berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Rokok. Setelah itu, pesakit perlu rokok dengan menundukkan badan. Sekurang-kurangnya, kedudukan dahi berada setentang melepasi paras lutut dan sebaik-baiknya, kedudukan dahi berada setentang dengan tempat sujud. Jika tidak mampu, lakukan semampunya. Iktidal. Kemudian iktidal dengan kembali duduk menegakkan badan. Sujud dan duduk antara dua sujud. Setelah itu, sujud dengan menundukkan badan serta menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud. Teruskan solat dengan duduk antara dua sujud. Pesakit hendaklah sujud di atas lantai tempat solat jika mampu berbuat demikian. Tidak memadai hanya sujud dengan menundukkan badan sahaja bagi yang mampu sujud di atas lantai tempat solat. Ulang perbuatan yang sama sehingga sempurna solat. Duduk tasyahud. Untuk rakaat kedua, rakaat akhir, lakukan duduk tasyahud dan akhiri solat dengan salam. Okey, selesai. Semua faham? Semua faham? Okey. Alhamdulillah. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Mukadimah harap awak semua faham. Jika tidak faham, jangan segan-segan untuk bertanya. Okey, itu sahaja. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami muallimah doakan kami. Assalamualaikum muallimah. Okey, tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Tasbih Subhanallah wa bihamdihi.